Selepas agama-agama disatukan, maka akan ada satu tempat peribadatan yang sama. Maknanya tempat peribadatan international antarabangsa yang satu. Maka itulah yang digambar sebagai Third Temple. Third Temple terbentuk, maka pada ketika itu dia akan keluar, dia akan keluar sebagai seorang yang memimpin, dilantik sebagai pemimpin. Dajjal ni dia bukan sebarang orang, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang ada keturunan raja, yang boleh ditapalkan sebagai pemimpin dunia. Dia ada orang yang ada kekuatan dari sudut politik. Maknanya dia boleh bercakap dari sudut aspek politik. Dia ada kekuatan dari sudut aspek kemanusiaan. Dia ada kekuatan dari sudut aspek ekonomi. Dia boleh membantu menyelesaikan masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Maka peringkat kedua selepas daripada One World Religion adalah akan keluarnya tempat ibadah yang satu. Maknanya bila One World Religion tu dah ada, agama digabungkan, tentulah mesti ada satu tempat di mana semua agama boleh bergabung, bersembahyang, beribadah di satu tempat. Maka tempat yang mereka pilih ialah Masjidil Aqsa, iaitu tempat di mana 3 agama besar berada di situ dan berebut untuk menjadi, kita kata, tuan punya. Maka dia kata untuk lebih adil, Masjidil Aqsa akan dijadikan sebagai tempat ibadah antarabangsa di mana semua agama boleh beribadah di situ. Termasuklah Islam, termasuklah Yahudi, termasuklah Kristian, termasuklah Hindu, termasuklah Buddha dan sebagainya. Maka apabila Masjidil Aqsa telah dijadikan sebagai tempat beribadah seluruh agama, pada masa itu, tak lama selepas itu, dia akan dipilih. Maknanya mereka akan melantik seorang memimpin, seorang yang akan memimpin agama-agama yang telah dipersetujui itu bergabung di Masjidil Aqsa, yang akan ditukarkan bukan lagi Masjidil Aqsa, sebab dia kata kalau Masjidil Aqsa itu akan jadi orang Islam punya, maka dia akan tukar kepada the Third Temple, tempat ibadah yang kita melihat Bani Yahudi sebut sebagai Haikal Sulaiman, Solomon Temple, ataupun dipanggil sebagai the Third Temple. So the Third Temple ini akan jadi tempat ibadah yang dibina oleh 70 negara, 70 nation, 70 negara. Jadi yang bina itu bukan Israel. Israel itu kan tolong bangun aja. Tapi yang di belakangnya ada 70 negara bersama dengan agama-agama seluruh dunia. Maka dia akan menjadi tempat ibadah kepada seluruh agama-agama di dalam dunia ini. Dan pada masa itulah siapa yang jadi imamnya, siapa yang jadi pemimpinnya, maka akan anointed pada masa itu. And anointed the king of the world. Akan ditabalkan seorang raja di atas muka bumi ini yang akan menjadi pemimpin kepada seluruh dunia, iaitu digambarkan sebagai itulah dia Al-Masih Dajjal. Maka ketika kita melihat peristiwa itu telah berlaku, maka Al-Masih Dajjal dah keluar. Maka bagi mereka yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak ada kekuatan, tidak bersama dengan kekuatan umat Islam, maka jadilah orang yang low profile. Maka pada ketika itulah mereka akan membina temple tadi, dan akan bersatu di bawah satu temple. Dan akhirnya yang ketiga, setelah temple itu dibina, dia keluar dan kemudian dia akan menjadi the third, seperti kita kata United Nation, maksudnya dunia, pertubuhan dunia. United Nation akan berpindah ke temple, the Third Temple ataupun Haikal Sulaiman, untuk menjadikan kepimpinan dunia, menjadi kepimpinan dunia itu adalah kepimpinan yang berada di Palestin, dan sama ada di atas runtuhan Masjidil Aqsa ataupun di sebelah Masjidil Aqsa. Sebab sekarang ni ada dua pandangan, sama ada dibuat di atas runtuhan Masjidil Aqsa ataupun dibuat di sebelah Temple Mount. Yang digambarkan Temple Mount itu ialah Quba As-Sakhrah. Quba As-Sakhrah ni yang warna emas, Dome of the Rock. Dibuat kat situ. Jadi antara dua. Jadi di sinilah kita lihat apabila telah berlaku begitu, maka kita akan melihat pengisytiharan raja kepada dunia.